Baik, untuk segmen seterusnya ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu. Kali ini ceritanya juga berkait rapat dengan situasi kita dalam berhadapan dengan COVID-19, dan kali ini kita bersama dengan tetamu yang sudah kerap kali juga kita tampilkan, iaitu bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, merupakan pengerusi Persatuan Kesihatan Awam Malaysia. Terima kasih Datuk bersama dengan kami hari ini. Kita lihat sebenarnya sekarang kita berada dalam satu lagi fasa yang berbeza, iaitu fasa kedua untuk PKPP yang dilanjutkan untuk 4 bulan yang seterusnya. Mungkin daripada reaksi awal Datuk berkenaan dengan pelanjutan untuk tempoh sehingga 31 Disember ini. Ya, terima kasihlah kepada RTM jemput kita lagi untuk berkongsi pengetahuan lah, dan mengingatkan masyarakat, kerana bila PKP disambung sehingga 31 Disember ni, sebenarnya kita rasa alamak lama lagi, kan? Ada 4 bulan lagi. Tapi ini satu perkara yang terpaksa dilakukan, memandangkan banyak kluster dan kes-kes di dalam komuniti lah, ya. Jadi sekarang menjadi tanggungjawab kita rakyat bersama dengan kerajaan untuk kita sama-sama apa yang kita nak buat dalam masa 4 bulan dari sekarang. Okey. Jadi ada, pada pendapat saya ada 4 sektor ataupun elemen yang kena melakukan, ya. Pertama adalah kerajaan, ya. Mesti mengetatkan ataupun tidak melonggarkan polisi-polisi yang telah berkesan, ya. Yang kedua, masyarakat. Sekarang kita jangan mengharapkan orang sana tak buat, orang sini, kita kena buat. Dan yang ketiga adalah kumpulan bisnes, ya. Orang bisnes, maknanya dia mesti tahu bahawa PKP memberi kesan kepada mereka. Jadi mereka mesti mengambil inisiatif sendiri untuk memantau dan menguatkuasakan SOP lah, ya. Dan yang ketiga adalah mass media lah, seperti TV, media sosial dan sebagainya, supaya kita mengingatkan masyarakat supaya dia jangan leka daripada SOP kita untuk selama sebenarnya 3 bulan, ya. Kita sasarkan 3 bulan. Jadi bila masuk bulan Disember dah clear. Jadi masuk tahun baru 2021 kita boleh longgarkan lebih lagi lah, insyaAllah. Sudah semestinya kita melihat virus itu sudah berada dalam komuniti, dan pematuhan ke diri itu adalah yang paling penting, Datuk, ya. Melihatkan kepada bagaimana kalau diikutkan kepada SOP, kawasan-kawasan yang mana dikatakan crowded place itu masih belum boleh dibenarkan untuk dibuka. Cuma kawasan yang dibuka, kawasan komersial itu mematuhi SOP dan juga ada penjarakan fizikalnya. Cuma dalam kita mendepani tempoh 3 bulan sebelum kita ke proses vaksinisasi ini, adakah tempoh 3 bulan itu memadai untuk kita menurunkan graf jangkitan ataupun mencapai kosong graf jangkitan di peringkat tempatan? Ya, kami sebenarnya pihak profesional dan kementerian, kita mengharapkan supaya kita betul-betul sasarkan by November, sehingga November ataupun awal Disember kita dapat kontrol betul-betul, ya. Jadi yang pentingnya adalah masyarakat. Kan kerajaan dah ketatkan border control, ujian dan sebagainya. Sekarang masyarakat, kerana walaupun berlaku kluster di Kedah, di Perlis, di Penang, tetapi movement gerakan orang tu masih banyak, ya. Dan kita lihat macam-macam aktiviti, ya. Pantai, kenduri kahwin, majlis perpisahan, macam-macam majlis yang ada perhimpunan. Dan ini kalau kita tidak mengikuti SOP yang betul, maka ini masalah untuk kita clear ataupun kurang kes pada 3 bulan lagi. Tapi kalau kita buat betul-betul everybody, mana semua orang buat, insya-Allah sehingga November ataupun awal Disember kita boleh kontrol sehingga kes yang terendah lah. Ya. Daripada pemerhatian Datuk sendirilah, kalau kita lihat pada fasa pertama PKPP tempoh hari yang berakhir pada 31 Ogos, masyarakat sudah mula melonggarkan pemahaman mereka, apabila kita lihat ramai juga yang masih lagi engkar dan kita boleh katakan degil lah kerana tidak melihat perkara ini sebagai serius, kerana mereka beranggapan kita sudah hampir menang. Tetapi sebenarnya kemenangan
itu bukan sesuatu yang kita boleh capai dengan mudah, kerana 4 bulan seterusnya ini adalah penentu kepada ke mana hala tuju kita untuk kita nak berhadapan dengan pandemik ini. Jadi mungkin pandangan Datuk tentang sikap masyarakat sebenarnya yang perlu diubah. Ya, betul. Pada peringkat pertengahan dalam bulan 7 kita lihat bahawa masyarakat masa tu dah baguslah, semua ambil peduli, mengikut SOP perjalanan terhad dan sebagainya. Tetapi bila dah masuk bulan 8 bila dah nampak kes berkurangan, jadi mereka longgar, terlonggar atau melonggarkan, termasuk juga banyak aktiviti. Jadi kita rasa mungkin rakyat rasa kita dah selamat, kes dah makin kurang. Tetapi pada masa yang sama kes itu berlaku. Dan ini berlaku di kawasan-kawasan orang katakan crowded, kampung ataupun di kawasan bandar. Dan degil satu hal, ada. Tak kisah ataupun tak peduli satu hal. Yang satu lagi lah dia ini rasa bukan aku, bukan saya, tapi mereka. Ini sikap ini yang kita rasa untuk 3 bulan akan datang, bermula pada September ni. Mari kita sama-sama jaga kita dan komuniti kita. Kita tak cukup jaga keluarga, kena jaga komuniti kita supaya jangan ada unsur-unsur penyebaran ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan perabakkan. Contoh kalau ada orang nak kenduri kampung. Jangan panggil sampai 1,000 orang. Kan panggil semua orang akan datang antara pukul 12 hingga pukul 2. Masa itu tak boleh kontrol dah. Jadi kita staggeredkan. Contohlah. Disebabkan kita mengetahui sifat kepada COVID-19 ini yang mungkin ada yang tidak bergejala tetapi menjadi pembawa, dan kita tidak boleh tidak untuk melihat kepada ia tetap akan tersebar juga dalam tempoh sebelum kita melalui vaksinasi ini. Cuma apabila aplikasi MySejahtera digagaskan, pengesanan kontak rapat itu dilakukan, ia memudahkan urusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan sekiranya ada kes, pengesanan secara segera boleh dilakukan dan rawatan secara segera boleh dilakukan. Adakah itu sebenarnya kita kata affirmative action yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan walaupun kes berlaku tetapi rawatan yang cepat dan pantas boleh dilaksanakan? Ya, betul. Ini inisiatif kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan, MySejahtera, aplikasi. Ingat kita semua bila kita pergi ke kedai tak kira tulis nama. Cuma nama tu boleh baca ke? Nama pun tak boleh baca, nombor telefon pun tak boleh baca. Jadi useless kan. Kebanyakan masyarakat kita kan tak apa pasal tak nak tulis nama betul-betul kan. Kita kadang tulis nombor telefon tak betul. Jadi bila berlaku kes tak boleh nak trace. Jadi kes perabakkan. Jadi bila ada aplikasi ni dan semua orang ada smartphone, buatlah. Dan mudah untuk dikesan. Tetapi kita juga mesti ingat bahawa machinery atau berjentera kita ni terhad kan. Mereka pun dah kerja lama. Jadi bila banyak sangat kes, nak buat contact tracing tu payah. Jadi macam mana pun kita amalkan SOP, elakkan crowded area, pakai pelitup muka, social distancing ataupun penjarakan fizikal. Ini perkara yang paling asas yang kita boleh lakukan. Jangan tunggu ada kes. Ke arah wujudnya vaksinasi yang boleh kita jadikan sebagai sandaran lah untuk kita memberikan kelegaan kepada rakyat. Kita lihat COVID-19 ini bermutasi begitu pantas. Baru-baru ini juga dikesan di 614G yang dikatakan sebagai super spreader, 10 kali lebih pantas, lebih mudah untuk merebak. Jadi bagaimana pandangan Datuk dari sudut profesional perubatan itu untuk memastikan supaya rakyat tahu bahawa untuk mencari vaksin itu satu perkara, tetapi untuk mereka mematuhi kawalan kendiri itu juga satu perkara. Jadi kombinasi antara kedua-duanya ini nanti akan membuahkan hasil. Bagaimana? Ya, satu vaksin yang kita tahu dia mengambil masa mungkin tahun depan. Yang kedua, mutasi virus tadi. So, virus ni dia satu makhluk yang katakan dia nak survive. Dia akan berubah. 6 bulan sekali dia mungkin berubah. Jadi sehingga tahun depan mungkin dah banyak mutasi akan berlaku. Jadi kita boleh mengharapkan vaksin tetapi bukanlah satu sahaja yang kita mesti tunggu. Jadi macam mana pun norma baru yang ada sekarang ni jangan kita buang. Terus menjadi keamalan kerana itu sahaja satu-satu cara yang
terbukti, murah, berkesan, mudah dilakukan, tak perlu apa-apa teknologi pun. Maknanya jarak fizikal, pakai pelitup muka dan basuh tangan. Jadi kita jadikan bawakan kita punya mask, bawa mana-mana. Lepas tu social basuh tangan ada dalam kereta. Jadi bila kita setiap masa kita lakukan, insya-Allah. Jangan tunggu vaksin nanti tahun depan, lambat lagi. Jadi kita mesti berhentikan sama-sama sebelum masuk tahun 2021. Datuk, sudah semestinya untuk kita menyalahkan kepada rakyat Malaysia pun tidak adil, kerana kalau kita lihat dalam tempoh PKP, pematuhan rakyat Malaysia berada pada tahap yang membanggakan atau berada pada tahap yang tinggi. Cuma kerisauan seluruh rakyat Malaysia dan kerajaan adalah apabila kehadiran pendatang baru ataupun virus-virus baru dari luar negara yang dibawa masuk ke dalam negara ini akan menjejaskan sedikit kita kata kepatuhan yang telah pun dilaksanakan sejak daripada berbulan-bulan yang lalu. Jadi dalam hal ini untuk kita menyalahkan masyarakat tempatan tidak adil, tetapi kita perlu melihat kepada perkara pokok persoalan tentang kehadiran risiko untuk jangkitan baru dari luar masuk ke dalam Malaysia sekiranya terlepas dalam komuniti kita, Datuk. Ya, ini betul lah ya. Contoh yang sangat terang kluster Sibanganga ya. Sebenarnya ialah mungkin ada terleka dari segi polisi kuarantin jadi balik dah merebak, dan ini contoh yang klasik bahawa satu kes boleh menjadi kluster yang besar. Sampai Perlis, Penang dan berpuluh-puluh kes Jadi perkara ini yang memang kita kena jaga kerana itu alhamdulillah bila kerajaan semalam mengumumkan sekatan kemasukan daripada 3 negara yang tinggi, saya rasa alhamdulillah kita mesti sokong. Maknanya walaupun banyak yang approach kita dari segi tak boleh masuk domestic server, tak boleh masuk, pelajar tak boleh masuk, tapi kita kata kita tunggu. Ini adalah satu amalan yang bagus, tindakan yang bagus. Yang kedua ialah kami jaga juga terima maklumat ataupun kadang-kadang orang bagi tahu perhimpunan pendatang asing ni. Dia ada lokaliti dia ada kafe dia ada kedai dia, ada tempat lepak dia. Jadi mereka ni pun tak memakaikan banyak sangat SOP. Jadi saya rasa benda ini mesti kerajaan mesti ambil tindakan, dan kalau boleh kita membimbing masyarakat, tetapi janganlah nak 100% ataupun meletakkan kesalahan itu kepada rakyat tempatan kita. Saya tengok mana kampung memang dah ikut. Betul. Ada segelintir saja. Jadi kita yang ikut ni pun sedih jugalah kan. Kita kena marah saja. Macam mana kan? Jadi mesti sama-samalah insya-Allah. Datuk, dulu beberapa bulan yang lepas ketika kita membenarkan sekolah kembali dibuka, institusi pengajian tinggi juga kembali dibuka, ramai yang risau kerana anak-anak kita pada usia muda mungkin mereka kurang dalam pemantauan kerana usia mereka itu mereka suka bermain dan sebagainya, rapat dengan kawan-kawan. Dah lama tak sekolah, tiba-tiba bila kembali ke sekolah kerisauan kita akan ada wujud kluster baru. Tetapi dibuktikan mereka patuh dan mampu menjalani kehidupan di sekolah masing-masing walaupun pada usia dari taska lagi hinggalah ke peringkat IPT, semuanya teratur dan terjaga. Jadi mungkin sebenarnya didikan di peringkat awal ini dalam kita nak memastikan supaya kawalan kendiri dan juga norma baru kehidupan ini dapat kita teruskan pada masa akan datang. Betul, kita contohi kanak-kanak lah. Saya tengok kanak-kanak pergi sekolah kan, pakai mask, pakai face shield kan. Dan mereka bila masuk, saya tengok budak-budak tu dia kata kita kena pakai, cikgu kena suruh pakai, balik kan pun kena pakai, beratur kena beratur, bila balik kan, bila misalnya tak ada fizikal jarakan sosial, dia beritahu tadi kat sekolah kawan-kawan tak ada, tapi kita ingat-ingat. Jadi saya rasakan memang generasi kanak-kanak ni patut kita bimbing dan sepatutnya menjadi contoh pada orang dewasa lah. Kita tengok mereka kan. Jadi kita sebenarnya mereka ni ketahanan dia tinggi. Dia kena pun kadang tak apa. Tapi masalahnya bila dia kena, dia balik rumah, dia bagi bapak dia, atuk dia, itu kena. Jadi keluarga mesti faham ni. Maknanya mesti patuh dan jadikan kanak-kanak ni sebagai duta kecil untuk masyarakat supaya semua orang patuh pada SOP. InsyaAllah. Datuk, hikmah di sebalik apa yang berlaku pandemik COVID-19, kita melihat suluhan yang lebih mendalam, peluang untuk kita mengkaji dengan lebih baik tentang antiviral treatment, rawatan untuk virus, kajian tentang virus yang lebih mendalam dan juga bidang-bidang tentang penyakit-penyakit berjangkit ini perlu untuk diberikan penekanan dan lebih jitu. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk melihat ini peluang yang terbaik untuk Malaysia untuk menggagaskan satu bidang penyelidikan dan juga kita kata kepakaran yang jelas dalam bidang penyebaran virus dan juga
penyakit berjangkit, Datuk? Betul, kita mengharap malah kerajaan Malaysia. Kita ada banyak IPT, Institut Pengajian Tinggi, kita ada institusi seperti Kementerian Kesihatan, Institut Penyelidikan Perubatan. Kita ada institusi-institusi yang mampu. Jadi kita harap supaya kerajaan dapat menyediakan resources, sumber, supaya kita bukan jadi followers. Kita sepatutnya kita menjadi antara innovators yang mencetuskan, dan kita sepatutnya bukan saja kita mengimport tapi nanti kita boleh mengekspor. Jadi kita tinggalkan paradigma lama bahawa kita tunggu vaksin, kita tunggu orang buat, kita beli. Now we have, kita kena buat. Dan saya rasa Malaysia mempunyai semua prasarana. Kita ada physical institution, kita ada orang, kita ada duit. Cuma sekarang ni orang kata mari kita buat betul-betul, orang kata sampai ke peringkat dunia lah. InsyaAllah. Baik. Di masa beberapa pekan dalam kita berdepani PKPP ini, insyaAllah kita mesti terus menang dan juga terus patuh pada SOP disediakan. Terima kasih kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pengerusi Persatuan Kesihatan Awam Malaysia, untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimana kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan sudah semestinya SOP itu bukan saja-saja dilaksanakan, Mac, tetapi adalah untuk mematuhi dan juga untuk memastikan agar sebarang keboleh jangkitan itu dapat kita elakkan di peringkat akar umbi. Baik.